Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli dan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung tauhid kita pada malam ini. Kitab Rumi, muka surat 155. Kitab Jawi, muka surat 57. Yang Jawi, muka surat 155, di atas kali itu pasal ke-6, dalil dan burhan terhadap semua sifat yang dibicarakan terdahulu. Yang Jawi, daripada bawah ke atas, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daripada bawah naik ke atas baris yang ke-9. Dan tatkala selesai oleh musannif daripada berkata-kata atas aqaid yang bergantung dengan Allah Ta'ala, mengambil ia berkata-kata atas segala dalilnya. Daripada situ ya. Baik, yang Rumi ini dia ada tajuk. Jadi kita nak bincang dalil sifat-sifat yang kita bincang dulu. Yang wajib 20, yang mustahil lawannya 20, yang harus 1. Apa dalil tiap-tiap satu itu? Tiap-tiap bicara dan ajaran, khususnya dalam iktikad dan kepercayaan, mestilah dikuatkan dengan bukti dan dalil yang boleh diterima oleh akal. Tanpa semua itu manusia, tanpa dalil itu semua, manusia tentu akan menolaknya. Jadi dalil ni untuk pegangan kuat kita, berpegang teguh kita dengan keyakinan kita. Jadi mudah-mudahan tidak dapat rubah ataupun tak dapat dirungkai oleh pandangan-pandangan. Jadi dalil itu untuk menguatkan. Berikut pengarang akan membawa setiap satu yang dibicarakan dengan dalilnya supaya jelas dan terang. Atau yang Rumi, yang Jawi tak ada. Dia terus saja dalil-dalil. Apabila pengarang selesai daripada memperkatakan tentang aqaid, keyakinan kita berkaitan dengan Allah Ta'ala, beliau menyebutkan sekali dalilnya mengikut tertibnya. Jadi dalil mengikut tertiblah, wujud, qidam, baqa itu. Dalil bagi setiap sifat disebutkan serta dinafikan lawannya. Jadi setiap sifat yang wajib itu disebutkan, kemudian dinafikan lawan pada yang wajib, sifat mustahil itu. Semua dalil sifat maknawiyah itu ialah dalil sifat ma'ani. Jadi nanti sifat maknawiyah tak payah disebut dalil asing. Dia sama dengan dalil sifat ma'ani. Dia begitu, beritahu awal. Dari sini diketahui apabila menyebut burhan atau bukti wujud, beliau pengarang menafikan adam. Apabila menyebut burhan qidam, beliau menafikan hudus. Sebab yang dinafi itu semua sifat yang mustahil. Begitulah hingga ke akhir sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang 5 itu.
Apabila menyebutkan burhan kudrat, beliau menafikan lawannya, ya, iaitu ialah ajzu, lemah. Beliau menyebut kaunuhu qadiran dan menafikan lawannya, iaitu ialah kaunuhu ajizan. Itu dia beritahu, itu nanti di hujung tu yang maknawiyah tak payah disebut dalil asing, dicukup dengan dalil sifat ma'ani itu saja. Beliau menyebut pula iradat dan menafikan lawannya, iaitu ialah, ya, karahatu. Beliau menyebut pula kaunuhu muridan dan menafikan lawannya, nanti kaunuhu ta'ala, ya, karihan. Begitulah seterusnya hingga akhir. Kerana itulah pengarang tidak mengemukakan dalil setiap lawan dan tidak juga segala dalil sifat-sifat maknawiyah. Jadi setiap lawannya tak perlu didalilkan sebab itu mustahil. Cuma lawan kepada yang wajib. Jadi yang mustahil itu tak payah didalilkan. Bila didalilkan yang wajib, yang mesti kita percayai ada, maka lawannya disebut. Yang mustahil itu tak payah didalilkan lagi. Begitu juga sifat maknawiyah nanti tak payah disebutkan satu-satu. Kaunuhu ta'ala qadiran apa dalil, kaunuhu ta'ala muridan apa dalil, tak payah. Dicukup dengan dalil ma'ani. Disebut begitulah. Baiklah. Burhan dan dalil itu adalah sama. Nak sebut burhan pun boleh, nak sebut dalil pun boleh. Ada yang mengatakan burhan atau bukti itu lebih khusus daripada dalil. Ada mengatakan burhan itu lebih khusus daripada dalil. Dalil itu lagi umum. Kerana burhan itu tersusun daripada dua muqaddimah yang diyakini. Sebab burhan itu secara akli saja. Dua muqaddimah, misalnya lah, setiap yang berubah itu ialah baharu. Maka yang berubah itu, setiap alam ini berubah-ubah. Atau satu muqaddimah. Setiap yang berubah itu baharu. Jadi alam ini baharu. Itu dinamakan dia burhan. Khusus macam tu, dua muqaddimah. Kalau dalil pula dia umum. Ada dalil akli, ada dalil naqli. Dalil naqli pula ada Quran, ada hadis. Ada yang mengatakan dalil dan burhan itu berbeza. Ada yang mengatakan sama saja. Berbeza daripada dalil yang dikatakan bersusun dan tidak bersusun, iaitu ialah qat'i dan zanni. Inilah yang sahih. Jadi dalil itu ada yang bersusun, ada yang tidak bersusun, ada yang qat'i, ada yang zanni. Adapun burhan itu dia bersusun daripada dua qadiyah. Setiap alam berubah-ubah. Setiap yang berubah itu baharu. Jadi hukumnya alam ini rupanya baharu. Itu namanya burhan. Kalau dalil dia lagi umum pada itu. Itu dia nak terangkan antara dalil dan burhan. Ini mudah saja, jadi saya berjalan laju macam ceramah je lah. Tak ada yang nak mening-meningkan kepala, tak ada, insyaAllah. Kecuali ada nanti tempat-tempat tertentu saja. Terdahulu telah disebutkan bahawa had makrifat yang wajib bagi seorang mukallaf ialah pegangan yang tegas atau jazam terhadap kebenaran beserta dalil. Dulu kita awal-awal dulu membincang apa yang dikatakan dia makrifat, mengenal Allah itu. Mestilah mengenal Allah itu jazmun, jazam, pegangan yang teguh, kuat, tak berganjak. Muwafiqun lil haqqi, benar atau berbetulan dengan yang sebenarnya. Yang kita yakin itu betul dengan yang sebenarnya. Dua. Lepas tu andalilin, mestilah ada dalil. Baru itu dinamakan dia makrifah. Atau awal-awal dulu apa takrif makrifah. Makrifah itu ialah pegangan yang teguh, dan pegangan yang teguh itu betul dengan yang sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah yang datang daripada Allah. Itu baru muwafaq, ya, bermuafakat dengan sebenarnya. Lepas tu andalilin, mesti ada dalil. Jadi apa yang telah disebutkan adalah tidak berdalil. Jadi dulu kita bincang dulu yang wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Belum lagi ada dalil. Jadi kalau ikut takrif dulu, ya, yang dinamakan makrifah belum lagi cukup tu. Jadi sekarang ni didatangkan dalil untuk mencukupkan syarat-syarat makrifah itu. Jazmu al-mutabiqu anil haqqi an dalilin. Jazam, keyakinan yang padu, yang teguh, ya, 100% berbetulan dengan yang sebenar dengan dalil.
Maka cerita yang dulu sehingga sebelum ini dia tak ceritakan dalil. Jadi sekarang ni baru nak cerita dalil. Maksudnya begitulah. Apa yang telah disebutkan adalah tidak berdalil. Oleh itu tidak dinamakan makrifat kalau tak ada dalil. Dan berhajat dinyatakan dalilnya. Jadi perlu dinyatakan dalilnya. Maka di sini hamba mahu, kata penulis kitab kita ni Syekh Zainal Abidin Patani, hamba mahu menyebutkan dalil naqli bagi tiap-tiap akidah. Dalil naqli itu dalil Al-Quran atau hadis bagi tiap-tiap akidah, bagi tiap-tiap keyakinan kita mendahului dalil akli. Jadi disebut di sini dalil pula nanti, dalil naqli itu didahulukan, lepas tu nanti baru dalil akli. Disebut macam tu. Sebagai mengambil berkat daripada Al-Quranul Karim. Kenapa dalil naqli didahulukan? Sebab Quran tu diutamakan, baru dalil akli. Takut ada orang tanya nanti, boleh tak dalil akli dulu baru dalil naqli? Jadi dijawablah, saya dulukan dalil naqli dulu baru dalil akli. Kenapa? Ambil berkat Quran itu. Akli itu kemudian nanti. Hamba menyebut bahawa dalil naqli yang menunjukkan tentang kewujudan Allah Ta'ala ialah firman-Nya. Contohnya, yang pertama sifat wujud. Apa dalil wujud? Surah Ibrahim ayat 10. Afillahi syakkun, adakah terdapat syak atau keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dalam Quran, dalil naqli. Ya, Allah SWT tanya, adakah terhadap syak atau keraguan pada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Berarti tiada sebarang syak atau keraguan sama sekali tentang adanya Allah Ta'ala. Jadi soalan itu istifham namanya. Kalau mengaji bahasa Arab itu dinamakan istifham inkari. Tak perlu dijawab. Adakah kamu ragu tentang wujudan Allah SWT? Maknanya tak boleh ragu dah. Jadi nak menguatkan ya subutnya, sabitnya yang nak disebut oleh Quran ni didatangkan soalan. Itu cara bahasa Arab itu untuk lebih kuat daripada bahasa. Allah SWT itu mesti ada. Itu bahasa biasa kan. Apakah kamu ragu lagi dengan Allah SWT? Oh, itu lain. Tak faham lagi ke? Bila soalan tak faham lagi tu, itu kira dah tak boleh cakap lagi. Macam tu, itu dinamakan, adakah tu soalan istifham inkari, istifham yang mengingkari ya ketiadaan Allah SWT. Mesti kita katakan wujud Allah SWT. Itu dalam Quran, afillahi syakkun, apakah terhadap, adakah terhadap syak, adakah terdapat syak atau keraguan pada kewujudan Allah SWT? Jangan syak, jangan ragu lagi. Itu dalil Quran, itu didahulukan dari dalil Quran daripada dalil akli. Ini juga disebut oleh Allah SWT dalam suratul An'am ayat 73. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard. Dan dialah, yaitu Allah Ta'ala telah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi langit dan bumi dah ada, kita pastikan dialah yang menjadikan. Jadi kalau dijadikan ni dah kita buktikan ada, yang menjadi itu tentu lagi pasti ada. Macam itulah. Jadi dua itu dalil naqli. Jadi didahulukan dalil naqli sebelum dalil akli, kerana dia ya melihat kepada keutamaan Al-Quran itu daripada yang lain-lain. Lepas tu baru dia buat dalil akli. Adapun dalil akli, maka pengarang pun berkata, baru didatangkan dalil akli tentang wujud Allah SWT. Wa amma burhan wujudihi ta'ala fahudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa binafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Wa dalilu hudusil alami mulazamatuhu lil a'radil hadisati min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Wa mulazimul hadisi hadisun wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Itu dalil akli, dalil wujud tu. Tadi dalil wujud naqli, Quran ada dua disebutkan. Lepas tu baru dalil akli. Apa artinya? Ini bahasa Arab ni ya, kata-kata Syekh Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin.
dipetik oleh Zainal Abidin Patani ini yang bahasa Arab, kemudian diterjemah dan dihurai. Apa arti yang bahasa Arab tadi? Adapun bukti kewujudan Allah Ta'ala ialah kejadian alam ini. Jadi wujudnya Allah tu ada alam ini. Bila ada yang dicipta, yang mencipta lagilah ada. Macam itulah, tu dalil akal. Bila ada rumah, tentu ada tukang rumah. Bila ada kuih, tentu ada tukang kuih. Macam itulah. Itu dalil akal. Akal tak terima kalau rumah itu tak ada pembuat. Rumah. Kuih, kalau tak ada pembuat, tak terima akal. Begitu juga alam yang dah kita tengok ni sudah ada. Itu dinamakan dalil akal. Jadi adapun bukti kewujudan Allah Ta'ala ialah kejadian alam ini. Kerana jika tiada yang menjadikannya alam ini, malahan ia jadi dengan sendiri alam ini, nescaya pasti ada salah satu daripada dua perkara yang sama. Kalau alam ni tak ada menjadikan, jadi sendiri misalnya, maka terdapat dua perkara yang sama, setanding dengan temannya itu, dan lalu yang satunya lebih mengatasi yang lain tanpa sebarang sebab. Maksudnya kalau alam ni tak ada yang menjadikan, pencipta juga tak ada yang menjadikan, dah dua tak ada yang menjadikan. Dua tu berlawan. Bila dua berlawan itu, tentulah dia yang satu mengatasi yang satu. Nanti yang satu tu kalah. Dah lemah pula. Ini adalah mustahil. Jadi tak boleh. Ya, kalau dua tu tanpa sebab dia melawan antara satu dengan lain, mengatasi satu sama lain, akal tak dapat terima. Bukti kejadian alam itu ialah kelazimannya dengan arat-arat, dengan sifat-sifat atau gejala-gejala yang baru, atau tanda-tanda yang baru, berlaku seperti gerak. Bergerak itu, alam itu menunjukkan dia baru. Sebab berubah-ubah. Diam. Kadang-kadang alam itu diam. Kadang-kadang bergerak. Dan sebagainya, itu dinamakan a'rad-a'rad, gejala-gejala alam itu ataupun sifat-sifat alam itu, seperti berhimpun kadang-kadang, berpisah, warna-warni alam itu tanda dinamakan dia alam itu baru, sebab ada sifat-sifatnya macam tu yang melazimi kejadian yang baru. Bila ada tanda alam ini a'rad-a'rad, gejala-gejala yang macam tu, maka menunjukkan dia kejadian baru, adalah kejadian baru juga. Jadi bila a'rad itu baru, maka alam ini tentulah dia baru. Bila alam ini mempunyai gejala-gejala macam tu, ya, gejala a'rad itu baru, maka yang baru itu kita lihat pada alam, maka alam ini juga adalah baru. Dalil kejadian a'rad-a'rad itu sebagai satu yang baru pula, apa dalilnya? Iaitu dengan menyaksikan perubahannya. Gejala-gejala alam ni berubah-berubah. Berubah-ubah itu menunjukkan yang baru. Daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada. Dulunya tak ada, sekarang ada. Yang ada sekarang nanti tiada. Itu semua berubah-ubah, itu menunjukkan baru. Jadi itu gejala-gejala alam macam itulah. Jadi kalau macam tu alam ni barulah, ia baru. Jadi oleh sebab itu alam ni baru, tentu ada penciptanya yang qadim. Kata-kata pengarang itu terdiri daripada dua permis, dua ungkapan. Alam ini kejadian yang baru, dan setiap kejadian yang baru mestilah ada yang menjadikannya. Jadi bila dia baru, tentu ada yang menjadikan. Itu yang dalil alam ini, bukti kewujudan Allah yang menciptakan alam ini. Jadi pencipta alam ini tentu wujud. Hasilnya alam ini ada yang menjadikannya, dan yang menjadikannya ialah Allah Ta'ala berdasar kepada khabar daripada Rasulullah SAW. Di mana kita tahu Allah itu? Rasulullah SAW. Allah beritahu kepada Nabi, suruh sampaikan kepada kita, pencipta alam ni Allah. Begitu. Kalau tidak kita tak tahu juga. Bahawa yang menjadikan alam ini ialah Allah Ta'ala. Arti kejadian yang baru itu ialah kewujudannya berlaku selepas ketiadaannya. Apa sebab alam ini dinamakan baru? Sebab adanya ini didahului oleh tiada. Dulunya tiada, sekarang ni baru ada. Jadi bila ada, tentu ada yang mengadakannya. Yang itu membuktikan ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Maka Allah beritahu kepada Nabi, ialah Allah yang mengadakan alam ini semua.
Dan Allah Ta'ala yang mengeluarkan alam ini daripada Adam, daripada tiada kepada wujud, kepada ada. Maksud alam di sini, diterang pula. Apa dia alam? Ialah seperti yang dikatakan oleh pengarang. Ma siwallah, lain pada Allah SWT, itu dinamakan dia alam. Lain pada Allah, itu alam. Lain pada Allah itu semua baharu. Itu namanya makhluk. Dulu dia tak ada. Bila diadakan baru ada. Dan yang ada pula dia tiada, berubah-ubah. Jadi itu semuanya baharu. Bila baharu tentu ada yang membaharukan. Dan dalil alam itu kejadian yang baharu ialah segala jirim. Alam ini apa buktinya dia baharu? Sebab dia ada jirim. Ya, segala jirim tidak termasuk arat. Dia merupakan jirim. Apa dia jirim dulu? Memenuhi lapang. Macam botol ni. Alam. Habis lapang dia ambil dia. Kawasan dia. Jadi itu dinamakan dia jirim. Pertama, tanda alam ini baharu sebab dia jirim. Itu belum masuk arat lagi tu. Nanti ada arat pula. Sementara dalil seluruh ya ahlu tauhid berhubung dengan alam ini kejadian yang baru ialah arat. Dahlah dia mengambil lapang, lepas tu dia ada gejala-gejala pula. Ada sifat-sifat pula, ada macam-macam lah bentuk dan sebagainya. Yang ni dia tinggi macam ni. Itu dinamakan a'rad. Tanda alam ini baharu, jirim. Tanda jirim tu baharu sebab dia ada sifat pula. Ada gejala-gejala dia pula. A'rad, kejadian yang baharu. Jika a'rad itu termasuk dalam pengertian alam, nescaya dalil dan madlul itu menjadi satu. Dan dalil ini menjadi tidak sah. Jadi oleh sebab itu satu-satunya itu ada dalil. Apa dia alam? Mengambil lapang. Jadi mengambil lapang itu baru. Lepas tu yang mengambil lapang ni pula ada sifat pula. Sifat tu pula mestilah baharu sebab dia berdiri kepada jirim itu. Menumpang pada jirim itu. Jadi dua-dua itu ada satu-satunya boleh membuktikan yang baharu. A'rad pun baharu, jirim tu pun baharu. Jadi jirim yang dikatakan jirim ni seluruh alam ni lah bentuk jirim. Jadi setiap jirim yang ada a'rad itu baharu. Bila baharu tentu ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Allah memberitahu melalui Rasul Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy itu. Macam tu. Itu mudah aja ni ya. Saya kata macam ceramah umum je boleh laju je. Tapi kalau ada nak tanya boleh angkat tangan. Kalau ada dekat mana saya baca laju sangat. Kewujudan alam ini adalah dalil kewujudan Tuhan yang menjadikannya. Kerana tidak tergambar oleh akal alam ini wujud dengan sendirinya. Sebab bila kita lihat alam ni takkan jadi dengan sendirinya. Sebab dia berubah-ubah. Ada arat pula tu. Jadi bila berubah-ubah tu tentu baharu. Bila baharu ada yang membaharukannya. Takkan jadi dengan sendirinya. Dan pengarang telah mengatakan jika alam jadi dengan sendirinya dan saya pasti akan berlaku salah satu daripada dua perkara yang setanding. Kalau alam ni jadi dengan sendirinya, Allah juga tidak yang menjadikan, alam tak ada yang menjadikan, dua yang berlawanan dan setanding. Di antara dua tu mesti nanti ada yang lemah. Jadi standing dan tiba-tiba yang satu dengan sendirinya mengatasi temannya. Bila dua mesti ada dia berlawan. Tanpa sebarang sebab, tak payah sebab apa-apa, mesti ada yang satunya kurang daripada yang satu. Ini adalah mustahil dan tidak masuk akal kalau dua yang sama. Jadi oleh sebab itu alam ini tidak jadi dengan sendirinya, mesti dijadikan. Maksud dua perkara itu ialah wujud atau ada dan adam atau tiada. Jadi dua perkara itu nanti ada dengan tiada itu sama-sama standing dia. Ya. Ataupun tiada dengan ada. Maksud daripada temannya itu ialah alam, iaitu ialah Adam. Jadi wujud dengan Adam itu nanti standing. Bila yang satu wujud, yang satu Adam, satu wujud, padahal dia sama, ya, sama-sama begitu, itu nanti dah standing. Bila standing mesti ada yang satu kalah. Yang satu mengalahkan yang lagi satu. Kalau ada dua yang berlawanan itu akal kita tak dapat terima.
Ini berdasarkan kepada wujud dan adam itu dilihat daripada sudut persamaan keduanya daripada segi zat mungkin. Zat yang baharu ini tidak begitu. Jadi mengikut qaul yang masyhur macam itulah. Mengikut qaul ini, jika alam ini tiada yang menjadikannya, malahan jadi sendirinya, nescaya salah satu daripada yang dua setanding itu menjadi lebih berat daripada yang satu lagi tanpa sebarang sebab, dan ini adalah mustahil, akal tak dapat terima. Kalau akal ini misalnya tak menerima alam ini tak menerima tiada, ada saja, maka akal kita tak boleh menerima. Sebab alam ni dia berubah-ubah. Bila berubah-ubah daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada, tak boleh dia ada dengan itu serentak, tak boleh dia. Sebab dia baharu. Kerana dua aspek yang bertentangan itu lebih berat, dan standing berarti berat sebelah. Kalau bertentangan pula nanti berlawan pula, lagi berat. Kalau tak berlawan pula, tak ada sebab, ada satu mengatasi yang satu lagi. Ya, sama berat seperti neraca yang sama berat dua daunnya. Tiba-tiba salah satu daunnya lebih berat daripada yang satu lagi tanpa sesuatu memberatkannya. Tentu kalau dua itu nanti dia bertanding, macam tu daun dacing tu. Kalau dibelawan pula, rosak dua-dua itu pula. Itu dalam Quran. Laukana, ya, kalaulah ada dua Tuhan di alam ini, la fasadata, nescaya rosaklah alam ini. Itu mudah saja. Pengarang mengatakan bahawa dalil alam ini kejadian yang baru, memastikan semua arat, semua sifat itu kejadian yang baru juga. Sebab arat itu dia berdiri kepada alam, kepada jirim. Mengikut permis yang kecil yang mengatakan semua jirim itu memastikan semua arat. Semua jirim itu ialah arat. Arat itu pula kejadian yang baru. Jadi jirim itu baru. Jadi alam itu jirim, maka alam ini baru. Katanya mana yang memastikan kejadian yang baru itu adalah baru, berdasarkan premis besar yang mengatakan bahawa setiap yang memastikan kejadian yang baru itu adalah baru. Jadi dibincang alam. Apa dia alam? Jirim, mengambil lapang. Mengambil lapang itu ada arat pula. Arat itu berubah-ubah. Ya, jadi bila berubah-ubah itu baru. Jadi bila arat itu baru, ada pada jirim, maka jirim juga baru. Jadi jirim itu mewakili alam seluruhnya. Jadi alam ni pun jirim juga. Maka seluruh alam ni adalah baru. Dengan demikian, unjuran dalil itu bermula dengan mengatakan jirim itu memastikan segala arat itu kejadian baru. Setiap yang memastikan kejadian yang baru adalah baru. Hasilnya segala jirim itu adalah kejadian baru. Jadi alam ini baru. Bila baru tentu ada yang membaharukan, ada yang menjadikan. Itu yang menjadikan itu, ya, Allah yang bersifat yang kita bincang, wujud, qidam, baqa. Ini baru dalil wujud, ya, baru pertama ni. Katanya bahawa gerak, diam dan sebagainya itu adalah keterangan bagi arat yang baru. Gerak, diam, sifat-sifat, ya, ataupun keadaan-keadaan alam ni, ada yang bergerak, ada yang diam, ada yang tak ada, berganti-ganti begitulah. Itu menunjukkan baru. Menyebutkan kedua-duanya gerak dan diam seperti penekanan ke atas kedua-duanya adalah bagi menunjukkan kelaziman jirim pada kedua-duanya secara daruri, secara mudah kita faham, yang mana ini mudah dipahami oleh akal. Contoh betul ini, dia diam, satu masa pula dia bergerak-gerak, tak diam dia. Bila diam tak bergerak-gerak dia. Jadi dua dia tak mau berlawanan. Itu sifat baharu macam tu. Itu mudah dikata secara daruri, secara mudah. Katanya dalil yang menunjukkan segala arat itu kejadian yang baru, artinya yang melazimi sesuatu itu tidak sah mendahului. Yang melazimi sesuatu. Katakanlah misalnya, diam ini dia tak boleh menerima pula gerak. Kalau dia gerak tak boleh pula menerima diam. Dia mesti salah satu. Yang melazimi sesuatu iaitu tidak sah mendahuluinya, kerana jika ia mendahuluinya nescaya ternapilah perbuatan melazimi, dan ini menyalahi kehendak. Akal tak dapat terima kalau gerak dan diam itu serentak pada satu alam. Dia mesti berganti-ganti. Baik. Apa dalil menunjukkan jirim itu baru? Tadi arat itu baru sebab dia berubah-ubah. Arat itulah berdiri pada jirim. Jirim itu juga dalil baharu. Apa dia?
ketahuilah bahawa dalil yang menunjukkan semua jirim itu kejadian baharu ialah terletak pada mengisbatkan ada tambahan pada semua jirim itu. Maksud tambahan itu apa dia? Ialah semua arat. Sebab jirim itu semua ada arat. Semua ada situasi, semua ada keadaan, ataupun semua ada sifat. Jadi itu menunjukkan jirim itu juga baru. Arat tadi dah baru. Bila arat tu jadi situasi jirim, maka jirim itu juga baru. Juga terletak pada mengisbatkan kedua-dua, jirim dan arat itu berkelaziman. Jadi arat dan jirim itu dua-dua yang berkelaziman. Dia mesti, bila ada jirim, ada arat. Bila ada arat, dia berdiri pada jirim. Sedangkan arat itu baru sebab berubah-ubah. Terletak pada menolak pendapat yang mengatakan segala kejadian yang baru itu tidak awalan. Ada pula yang mengatakan setiap yang baharu itu kejadiannya tak ada awal. Itu ditolak. Bila dia baharu mesti ada awal. Sebab dia dulunya menerima tiada, sekarang baru ada. Ini ialah kerana orang yang membantah ada kalanya berkata, kami tidak akui di sana ada tambahan bagi semua jirim. Ada yang mengatakan jirim itu jirim lah, mana ada arat. Kata-kata ini kita tolak dengan menyebutkan bahawa setiap orang yang berakal mendapati zatnya mempunyai tambahan. Orang yang berakal melihat apa benda saja mesti ada lain daripada diri jirim itu. Contohnya macam botol ini. Kita tahulah ini jirim botol. Mesti ada arat. Apa dia? Dia tinggi. Itu belum lagi warna. Ada warna pula. Itu semuanya. Semua jirim itu ada dia punya arat. Arat itu situasi jirim itu. Keadaan jirim itu. Sama ada saiznya, sama ada warnanya, sama ada keadaannya, sama ada bergeraknya atau diamnya, itu dinamakan dia arat. Jadi orang yang membantah itu akan berkata, kami akui yang demikian itu, tetapi kami menolak yang kedua-duanya, jirim dan tambahan itu berkelaziman. Dia kata terima aku macam tu, tapi di antara dua tu aku tolak pula tidak berkelaziman. Tadi kan arat dengan jirim mesti dia kait-mengait. Bila ada arat, ada jirim. Sebab arat tu berdiri pada jirim. Jadi dibantah pula, dia tidak berkelaziman. Lepas dijawab lagi, kata-kata ini kita tolak juga dengan menyebut melalui penyaksian ternyata tiada perpisahan dan penceraian antara kedua-duanya. Baik, kita lihat. Tinggi botol ni dengan botol, boleh pisah tak? Tinggi itu arat. Botol yang mengambil lapang itu jirim. Dijawab. Baik, kalau kamu kata tak berkelaziman, saya tanya sekarang. Di mana duduk botol yang bulat tinggi itu? Tak boleh pisah, dia mesti dekat jirim tu. Itu dinamakan yang tinggi bulat itu arat, sifat situasi. Yang mengambil lapang ni jirim. Jadi kata dijawab, kata-kata ini kita tolak dengan menyebut melalui penyaksian. Kita saksikan juga, kita tengok ternyata tiada perpisahan. Mana berpisah arat dengan jirim? Dan perceraian antara kedua-duanya, ya, arat dan jirim. Orang yang membantah itu pula ada lagi soalan. Soalan pertama dijawab. Soalan kedua dijawab. Ada lagi soalan ketiga. Orang yang membantah itu akan bertanya pula. Kami akui, ya tak boleh pisah. Yang demikian itu. Tetapi kami menolak. Ianya menunjukkan jirim-jirim itu kejadian yang baharu pula. Ya kami terima berkelaziman. Tapi kami tak katakan jirim itu baharu. Dia pula tak terima pula jirim itu baharu. Okey? Apa dijawab? Kerana ada kemungkinan jirim itu bersifat qadim pula. Boleh jadi dia ada jirim itu bersifat qadim. Jadi tidak semua jirim itu baru. Kata orang inilah mengeluarkan soalan. Sementara tambahannya kejadian baru. Cuma di arat saja yang baru. Jirimnya itu tidak mesti baru. Yang tiada permulaan. Sebab satu gerak itu didahului oleh satu gerak yang lain. Dan begitulah seterusnya. Baiklah, macam mana nak jawab pula? Dia tak percaya pula jirim itu baru. Tambahan itu satu kejadian yang baru. Arat itu tambahan, kejadian yang baru, tapi jirimnya itu tidak mesti baru. Dengan perseorangan yang qadim, atau dia nauknya, atau jenisnya. Berarti gerak yang satu itu qadim, dan perseorangan itu kejadian yang baru pula di Bangkang. Kami terima itu semua, tapi satu lagi, kami tolak jirim itu tidak mesti baru. Kadang-kadang jirim itu ada yang qadim. Baik, apa jawapannya? Kita tolak pula kata-kata ini dengan menyebut beberapa perkara di antaranya nauk. Nauk itu maknanya, ya, bahagian-bahagian itu hanya wujud dalam perseorangan.
Tidak semua jirim. Apabila perseorangan itu kejadian yang baru, bila perseorangan itu baru, bila perseorangan itu baru, maka sudah semestinya nau' itu juga seperti demikian. Jadi nau' bahagian itu pun baru juga. Dengan itu maka batallah segala kejadian yang baru yang tiada permulaan. Jadi oleh sebab itu setiap kejadian yang baru mesti ada permulaan. Bila ada permulaan mesti ada yang memulakan yang menjadikannya. Jadi 3 soalan ni dibahas, dijawab. Maklumlah kadang-kadang kan orang main akal tu, ada jawapannya. Akal ada jawapannya. Ada akal. Oleh sebab itu dinamakan ini dalil akal. Dalil akal ni kena ada juga. Takut nanti kita ragu pula. Bila disoal orang, ya tak iya juga ya. Tidak, lawan. Soal orang, lawan lagi. Jadi 3 soalan tadi dijawab. Jadi kesimpulannya, setiap jirim ini baharu. Bila baharu tentu ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan itu persoalannya. Itu datanglah wahyu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Baik, itu dalil menunjukkan jirim itu baharu. Apa pula dalil menunjukkan arat itu baharu? Dibincangkan juga supaya kita dapat betul-betul, ya. Dalil menunjukkan arat ataupun sifat situasi itu baharu. Dalil segala arat itu kejadian yang baru terletak pada membatalkan arat itu berdiri dengan sendirinya. Satu, arat ini, sifat ni dia tak boleh diri sendiri. Bulat ni tak boleh dia sendirian bulat. Dia mesti ada pada jirim tu. Warna, yang senang warna lah. Misalnya tutup botol ni putih. Putih ni arat, situasi. Jadi apa dalil arat ni baru? Tadi dalil jirim tu baru. Dia mesti ada permulaan, ada yang menjadikan. Baik, arat ini baru, apa dalil? Arat ini satu dia punya bukti, dia tak boleh hidup sendirian. Putih ni tak boleh kalau tak ada jirim. Dia mesti melekat di satu benda. Benda itu dinamakan jirim. Itu dalil satu arat itu baru. Membatalkan arat itu berpindah kepada yang lain. Yang kedua, dalil arat ini baru, dia berdiri kepada jirim. Yang kedua, putih ini tak boleh pindah tempat lain. Putih yang dekat sini pindah misalnya ke beg, ini tak boleh. Yang hitam pindah sini tak boleh. Yang hitam dia duduk sini. Ini dia punya jirimnya. Yang ni putih duduk sini. Itu dalil arat itu baru. Dia tak boleh pindah-pindah. Dia mesti duduk dekat jirim itu saja. Itu dua. Dalil arat itu baru. Ya, membatalkan yang ia tersembunyi dan membatalkan kejadian yang kadim itu adalah Adam. Baik. Arat ini dia tidak tersembunyi, dia mesti nyata, nampak dilihat. Contoh macam hitam, nampak dilihat, dia tak tersembunyi. Itu menunjukkan dia baru. Jadi arat ini baru ada 3. Satu, dia mesti menumpang pada jirim. Yang kedua, dia tak pindah daripada tempat lain. Yang ketiga, dia tak tersorok, tidak tersembunyi. Nampak putih di sini, hitam ni di sini. Itu tanda arat itu baru. Membatalkan yang ia tersembunyi dan membatalkan kejadian yang kadim itu adalah Adam. Baiklah, dia ni tidak kadim, dia mesti baharu sebab dia nanti akan menerima tiada. Bila jirim tak ada, putih pun tak ada. Bila beg ni tak ada, hitam pun tak ada. Dia menerima tiada. Itu bukan dia kadim. Jadi ada 4 dalil arat itu baharu. Ini ialah kerana pihak yang membantah, ada orang yang mempersoalkan, ada kalanya menolak arat itu berubah daripada Adam kepada wujud dan sebaliknya. Dia kata arat itu tidak mesti dia berubah daripada ada kepada tiada. Dan kadang-kadang tidak berubah daripada tiada kepada ada. Tidak, arat itu tidak mesti macam tu. Baik, apa dijawab? Gerak selepas diam. Contohnya misalnya bergerak selepas diam. Mula-mula diam, lepas tu dia bergerak. Itu umpamanya bukan sesuatu yang makdum, bukan sesuatu yang tak ada atau yang tiada, kemudian diadakan. Dia berkata, katakan sekarang ni lah, botol ni dia diam, lepas tu dia bergerak. Jadi diam tu dia tak ada. Lepas tu dah bergerak ni pula, didiamkan pula. Jadi yang bergerak tu tiada. Diam pula ada. Jadi itu bukan menunjukkan tiada, cuma dia berganti-ganti saja dia kata. Satu kali dia diam, satu kali dia bergerak-gerak. Jangan dikatakan dia menerima tiada. Dia hujah macam tu. Tetapi sebenarnya ia adalah sejak sebelum itu lagi jirim itu macam tu. Apa jawapan?
Cara akli. Kita jawabkan kata-kata ini dengan bertanya. Soalan, adakah pada masa itu dia berdiri dengan sendiri? Adakah arat ini yang putih ini berdiri dengan sendiri? Tak menumpang pada jirim? Itu soalannya. Atau dia berpindah daripada satu tempat pada satu tempat yang lain, ataupun putih ini boleh pindah pada tempat lain? Dua soalan. Atau ia tersembunyi, ataupun kita tak nampak dia tersorok dekat sini di tempat itu? Soalannya sebagai jawapan dibuat soalan. Jika ia mengikut gambaran yang pertama, dia berdiri dengan sendirinya, iaitu berdiri dengan sendiri berarti arat itu berdiri dengan sendirinya. Kalau begitu arat berdiri dengan sendirinya, tapi mana ada arat berdiri dengan sendirinya? Dia mesti berdiri kepada jirim. Ini adalah batil. Kalau arat sendirinya, akal tak dapat terima. Jadi soalan kamu salah. Kamu pun sendiri tak terima kalau putih ini sendirian. Dia mesti menumpang pada botol ini. Misalnya. Jika ia mengikut gambaran yang kedua, baiklah katakanlah dia boleh pindah daripada satu tempat, berpindah ke tempat lain, berarti arat itu mestilah berdiri dengan sendirinya seperti gambaran yang pertama ketika perpindahan itu. Jadi kalau dia boleh pindah, tentu dia berdiri sendirian. Sedangkan dia berdiri pada arat, mana boleh pindah tempat lain. Jadi soalan kamu tu juga, jawapan kamu tu juga adalah batal juga. Akal tak terima. Dia tak boleh pindah. Jika ia mengikut gambaran yang ketiga pula, dia tersorok misalnya, pasti berhimpun dua perkara yang berlawanan. Ada dengan tak ada, gerak dengan diam nanti bercantum satu masa. Mana akal boleh terima? Dialah bergerak, dialah diam. Tak boleh. Dia kalau dia bergerak, tak. Kalau dia bergerak, tidak diam. Kalau dia diam, tidak bergerak. Macam tu. Ini juga batil. Baik. Pihak yang membantah ni ada soalan lagi. Pihak yang membantah itu berkata pula, kami akui kebenaran yang demikian. Okeylah, dia akui dah. Ada lagi soalan. Tapi kami menolak ianya menunjukkan kejadian yang baru. Itu semua kami terima, tapi arat ini bukan baru. Kerana ada kemungkinan ia kadim. Boleh jadi arat itu kadim dan berubah daripada Adam, daripada tiada kepada wujud dan sebaliknya. Kita patahkan pula kata-kata tersebut dengan mengatakan bahawa yang kadim itu tiada menerima Adam. Bila kadim, mana dia menerima tiada? Sedangkan ini arat semua menerima tiada. Bila menerima tiada, dia bukannya kadim, dia mesti baru. Sebab yang kadim tak menerima tiada dan tidak didahului oleh tiada. Sedangkan dia didahului oleh tiada. Bila ada, menerima tiada pula. Dijawab pula macam tu. Segala perkara itu dinamakan matalib yang 7. Jadi hal-hal yang begitu dinamakan matalib yang 7. Ada 7 perkara yang harus kita ketahui. Apabila seorang mukallaf mengenalinya, maka terelaklah ia daripada memasuki pintu neraka Jahannam yang 7 pula. Bila dapat menjawab 7 soalan tadi, selamatlah daripada pintu neraka yang 7. Sebab imannya betul itu. Yakinlah tentang kewujudan Allah SWT yang qadim. Tak boleh nak dimain-mainkan jirim ke arat ke nak sama, tak ada. Itu semua bukti dalil kewujudan Allah SWT. Itu matalib 7 itu bila dapat kita selesaikan, orang mukallaf di hujah yang tadi mula-mula 3 campur 4 soalan dapat dijawab itu semua. Itu namanya matalib sab'ah. 7 persoalan itu dijawab, maka selamatlah dia daripada dimasukkan ke pintu neraka Jahannam yang 7 seperti yang disebutkan oleh pengarang dulu. Tiada siapa yang mengetahui matalib yang 7 itu melainkan orang yang rasih, yang dalam ilmunya, iaitu orang yang sangat dalam ilmunya dan amat berkemahiran dengan ilmunya. Setengah pihak telah membayangkan perkara ini dengan bermadah. Dia buat syair yang 7 itu. Jadi 7 ini tersembunyi itu dalam hujah yang dijawab tu tadi. Itu tidak mudah juga, kena mendalami ilmu itu. Ada setengahnya tu buat syair. Zaidun ma qama man taqal ma kamuna man pakala adama qadimin lahina. Kerja yang lebih itu tidak berdiri dengan sendiri. Jadi maknanya arat itu tadi, arat ni sifat, ini jirim. Jadi arat itu dia tak boleh berdiri dengan sendiri, dia mesti menumpang dengan situ. Atau satu. Tidak berpindah. Yang kedua, putih ni tak boleh pindah tempat lain, dia mesti duduk tempat dia saja.
Daripada satu zat kepada zat yang lain, dan tidak tersembunyi, dan dia pula tersembunyi, nampak je putih duduk dekat situ di luar. Ia tidak berpisah daripada zat. Yang keempatnya, dia duduk dekat situ, dia tak boleh bercerai dengan zat, dengan diri jirim tu tadi. Tiada adam baginya yang kadim. Jadi ya, yang kadim itu tidak menerima tiada, sedangkan dia menerima tiada. Jadi arat ini dia baharu, bukan kadim. Itu yang kelima. Dan tidak ada kejadian yang baharu itu yang tiada permulaan. Jadi bila dia Adam, dia menerima Adam, maka bila menerima Adam yang kelima, maka yang keenamnya dia tidak kadim. Bila dia tidak kadim, maka dia kejadian baru. Bila kejadian baru, semuanya ada permulaan. Bila ada permulaan, tentu ada yang menjadikan. Itu persoalannya yang alam ini jadi dalil kewujudan Maha Pencipta. Dibincang yang kecil-kecil lah. Teruslah yang besar, alam langit, untuk tak lagi lah. Itu dinamakan dia 7 matalib. Hingga disyairkan, Zaidun ma qama man taqal ma kamuna man fakkala adama qadimin lahina. Jadi kesimpulannya ringkas saja. Ini dalam satu kitab pula, iaitulah kitab Jauharatut Tauhid. Dia pakai syair. Nanti siap kitab ni kita mahir, kita ambil yang pakai syair. Baca syair je faham semua. Ada huraiannya pula. Jadi yang Jauharatut Tauhid itu dikarang pula oleh Ibrahim Laqani. Dihurai pula oleh Ibrahim Bajuri. Dia ada syarah dia pula. Matannya Ibrahim Laqani pakai syair saja. Syarahnya Ibrahim Bajuri. Itu nanti insya-Allah. Azan ke? Tak tadi. Jadi insya-Allah ni makin ke hujung ni makin seronok kitab kita ni, boleh macam ceramah je tahu. Dulu pening, aduh. Ini insya-Allah dalil saja. Baik, selesailah dekat situ dalil wujud. Baru sebiji. 19 biji lagi tu. Nak bincang dalil. Tapi dia kata diringkaskan tadi. Yang maknawiyah yang 7 tu tak payahlah. 13 saja kita bincang. Jadi baru 1, ada 12 lagi. Baik. Boleh tak tu? Ini dalil saja kan? Jadi kesimpulannya, apa dalil wujud Allah SWT yang sifat wajib wujud itu? Dalilnya ada alam ini. Begitulah, sebab alam ini baharu. Apa tanda alam ini baharu? Jirim. Jirim itu pula ada arat. Jirim itu baharu. Arat itu pula dia baharu sebab menumpang pada jirim. Jadi bila yang baharu, tentu dia ada yang membaharukan. Yang membaharukan itulah Allah. Jadi kalau dulu tuan-tuan belajarnya, wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Wajib Allah SWT ada, mustahil Allah SWT tiada. Dalilnya baharu alam ini sekaliannya. Itu saja perman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bukan paham apa pun, hafal jelah arti. Allah lah yang menjadikan kamu, dan apa-apa yang kamu lakukan itu membuktikan adanya Allah. Selesai sebiji. Jadi membilang pun ada, yang wajib, lawannya pun ada, dalil aklinya pun ada, dalil naklinya pun ada. Cukuplah. Boleh tak tu hafal? Itu cara dulu punya ngaji tauhid lah. Sifat yang wajib pada Allah SWT 20. Pertama, wujud. Artinya ada, terus dengan artinya. Lawannya adam, artinya tiada, terus yang mustahil itu dekat situ. Wajib Allah SWT ada. Mesti kita kena yakin Allah SWT ada. Ya, mustahil Allah SWT tiada. Akal tak terima kalau Allah SWT tiada. Apa dalilnya? Dalilnya baharu alam ini sekaliannya. Sebab seluruh alam yang kita bincang, jirim ke arat tadi, yang tak tersembunyi, tak berpindah itu tadi, tapi orang dulu sebut dalilnya baharu alam ini sekaliannya. Apa juga alam ini baharu? Apa dia alam? Ma siwallah, lain daripada Allah SWT semuanya alam. Itu dalil akal. Baik. Dalil akal, perman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, bila artinya tu noktah dekat situ tu. Allah lah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu buat.
wa ma ta'malun. Itu jadi cukup dalil akal ada, dalil nakal ada. Itu baru sebiji. Yang kedua, qidam artinya sedia. Lawannya hudus artinya baharu. Wajib Allah SWT sedia, mustahil Allah SWT baharu. Dalilnya baharu alam ini sekaliannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalil nakli pula. Wal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Bukan paham sangat apa awal tu. Awal tu. Dua biji. Ketiga, baqa artinya kekal. Lawannya pana artinya binasa. Wajib Allah SWT kekal. Mustahil Allah SWT binasa. Dalilnya baru alam ini sekaliannya. Dalil akal. Firman Allah SWT. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhan kamu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan dan kebesaran. Aduh, 3 biji. Masa tu kalau disoal orang, semua dalil baharu alam yang kita bincang tadilah. Ini contoh sebiji je, nanti yang hujung tu senang je, tak bincang lagi arat dengan jirim tu. Jadi orang dengar apa-apa dalil baharu alam. Disoal orang pula tu. Awak punya dalil asyik baharu alam aja dalilnya. Dalil wujud baru alam, dalil qidam baru alam, dalil baqa baru alam, seterusnya semua baru alam. Kalau tak ada alam ini, apa pula dalil kamu? Pula tak dapat jawab tu. Rupanya jawapannya senang je tuan-tuan. Bila kita dah berfikir tu. Kalau tak ada alam, tak adalah dalil. Bila tak ada dalil, kita pun tak ada. Soalan pun tak ada. Tuan pun tak ada. Diam je dekat itu, jangan tanya lagi. Pasal baru alam. Dalilnya ada alam lah. Tak ada alam, tak adalah soalan. Tak ada alam, tak adalah kita. Tak ada kita, mana ada soalan. Pelajaran tauhid pun tak ada. Tapi dulu tak berani jawab macam tu. Kata orang-orang kampung mengaji lagi. Tak mahir lagi tauhid tu. Dulu mengaji pakai hafal. Macam itulah 20 sifat tu atau contoh. Jadi malam ni baru kita dapat satu. Boleh tu ya. Jadi cara pendalilannya tahu, dia datangkan dalil nakal dulu, lepas tu baru dalil akal. Dalil akal tadi banyaklah bincang-bincang macam tu tadi. Menunjukkan alam ini baharu tu ada yang menjadikan. Baiklah. Kalau saya baca laju ni boleh tak sebiji ni, contoh baca laju lah. Wujud qidam, dalil qidam. Qidam dah kita tahu dah kan, sedia. Awal tak ada permulaan. Wal awal, dialah yang awal, tak ada permulaan sebab qadim. Itu namanya qidam. Dalil bagi sifat qidam itu ialah firman Allah SWT suratul Hadid ayat 3, wal awal wal akhir. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Maksud yang awal ialah tiada permulaan, dan maksud yang akhir ialah tiada kesudahan. Dalil akli seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, itu dalil nakalnya dibawa satu. Dalil akalnya, wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayabtaqiru ila muhdisin fayalzamu dauru awit tasalsul. Itu saja dia punya dalil. Dalil akalnya. Adapun tanda wajib sifat qidam bagi Allah SWT itu ialah jika dia tidak qadim, nescaya dia Allah SWT kejadian yang baru yang memerlukan kepada pihak yang menjadikannya. Maka ini seterusnya memastikan adanya daur dan tasalsul. Daur itu ialah giliran atau rantaian kejadian. Nanti berpusing, ini jadikan ini jadikan ini jadikan, pusing. Kalau berantai pula ini jadikan ini sampai tak habis-habis. Tak terima oleh akal. Sebab alam ni ada yang menjadikan. Allah lah menjadikan. Tak ada Allah tu dijadikan pula. Siapa pula menjadikan yang menjadikan tu? Tak ada. Jadi bila kita kata Allah tu baharu, maka daur tasalsul. Jika bukan qadim, nescaya dia kejadian yang baharu. Kerana tiada sebarang perantaraan antara qadim dan baharu. Jadi bila dia qadim, tidak baharu. Bila dia baharu, tidak qadim. Alam ini baharu, Allah itu qadim. Tak ada tengah-tengah. Tak ada qadim campur baharu. Tak ada tengah-tengah. Keadaannya sebagai kejadian yang baharu adalah mustahil.
Jadi Allah kalau dia baharu mustahil. Kerana jika dia Allah kejadian yang baharu, nescaya dia memerlukan pihak yang menjadikannya. Memerlukan pihak yang menjadikannya itu adalah mustahil. Kerana jika dia memerlukan, nescaya pasti ada putaran kejadian atau rantaian kejadian yang mana ia adalah mustahil, yang dinamakan dur, berpusing. Ini jadikan ini jadikan ini jadikan ini, jangan pusing. Tasalsul pula bersambung. Ini jadikan ini jadikan ini sampai tak habis-habis. Akal tak terima macam tu. Mana yang membawa kepada kedua-duanya dur dan tasalsul, itu keperluan kepada pihak yang menjadikannya adalah mustahil. Mana yang membawa pada keperluan pada pihak yang menjadikannya adalah mustahil. Mana yang membawa kepada keadaannya tidak qadim adalah mustahil. Semuanya itu mustahil. Dur mustahil, tasalsul mustahil, lepas tu tidak qadim pun mustahil. Dengan demikian maka tetaplah sifat Allah SWT qadim, dan itulah yang dikehendaki. Itu saja dia punya hujah akalnya. Apa makna dur? Dur itu tadi berpusing tak henti-henti, iaitu ialah tawaqqufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaihi imma bi martabatain au bi maratiba. Pergantungan satu dengan satu yang bergantung kepadanya dengan dua martabat atau beberapa martabat. Katakan A perlu B, B perlu C, C perlu D, D perlu A, pula pusing begitu. Itu namanya daur. Berpusing itulah. Daur itu pusing. Itu saja. Apa umpamanya Zaid menjadikan Amar dan Amar menjadikan Zaid, dua-dua berganti-ganti gitu. Jadi nanti yang mana yang awal, mana awal, itu kalau yang dijadikan itu di akhir. Dia pasal dia awal, tak ada permulaan, tak ada yang menjadikan dia, itu dinamakan dia qadim. Kalau ada menjadikan dia, itu ada awal. Macam Zaid menjadikan Amar, Amar menjadikan Zaid. Siapa yang qadim tu? Dua-dua baharu. Hajat berhajat itu kan. Jadi tidak diterima oleh akal. Ini tidak dapat diterima oleh akal kerana kewujudan Amar kemudian daripada Zaid, dan kemudian itu tentulah tidak boleh dijadikan ia terdahulu daripada Zaid. Ini berarti Amar bergantung pada Zaid yang wujudnya bergantung pada Amar. Dua-dua bergantung. Bolehlah anda kiaskan daur ini pada lebih daripada dua martabat, 3, 4, 5, 6 pun boleh. Pusing, semua berhajat itu kan. Jadi itu tidak qadim kalau berhajat tu. Ini Allah qadim, dia tak perlu yang lain. Itu awal, tak ada permulaan tu. Itu makna daur mustahil. Apa makna tasalsul juga mustahil? Tarattubu umurin ghairi mutanahiyatin. Susunan perkara yang tidak ada kesudahan. Rantaian tu bersambung-sambung. Berarti yang satu memerlukan yang satu lagi, dan begitulah seterusnya tanpa titik akhir. Satu memerlukan yang satu, satu memerlukan yang satu, terus. Ini juga mustahil kerana membawa kepada ketiadaan Tuhan. Akhirnya macam tu tak ada Tuhan dah. Sebab Tuhan berhajat, ada awal. Maka itu dinamakan dia Allah bersifat qadim, tak ada awal. Dengan demikian maka batallah daur dan tasalsul, dan tetaplah qadimnya Allah SWT. Dan apabila tetap sifat qadimnya Allah, maka mustahil baginya sebagai kejadian yang baru, yakni hadis. Mustahil Allah SWT baru. Lawan pada qidam ialah baru. Inilah yang dituntut kita iktikadkan. Jadi keyakinan kita macam itulah. Wallahu a'lam. Jadi dah dapat 2 biji je malam ni. Baka itu akan datang. Tapi mudah aja bila dapat satu tu, senang aja nanti. Boleh tak macam ceramah aja. Laju je boleh, tak ada apa. Dia bila separuh lebih kitab ini makin mudah. Dia awal je nak mendapat separuh itu yang dulu susah, pelasapahnya, pengertian dan sebagainya. Akan datang ni insya-Allah mudah dalil-dalil. Baik, untuk malam ni sakat itu saja. Wallahu a'lam. Ada apa-apa tambahan ke? Kalau ada soalan ke, kalau boleh saya jawabkan, kongsilah kita. Okey, ada tambahan? Baiklah, kalau tak ada, sakat itu dulu. Atau dalilnya saja. Jadi dalil itu kesimpulan ada dua lah. Yang kuatnya dalil nakal. Dalil nakal itu Quran ataupun hadis. Dalil akal perbincangan macam tadilah, cara akli. Tujuannya untuk apa? Untuk memantapkan pegangan kita supaya jangan goyang lagi. Bila yakin, jazam itu jangan berubah lagi dah. Itu nama jazmu. Kemudian al-mutabiqul haq, yang kita yakin itu mesti betul dengan sebenarnya, jangan salah pula. Yakin salah tak jadi juga. Itu baru namanya tauhid.
Al-jazmu al-mutabiqu lil haq. An dalil, ini dalil ni lah untuk menguatkan, ada dalil. Untuk jazam yang kita dah betul kita pegang itu jangan berubah lagi. Baiklah, kalau tak ada, jazakumullahu khairan katsira. Kita tangguh dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi